Perang yang dilancarkan oleh Israel ke atas Gaza selama lebih sebulan ini telah mengakibatkan kekurangan tenaga kerja di Israel sehingga banyak perniagaan yang terpaksa ditutup. Israel memulakan perang dengan dana yang besar iaitu 200 bilion US dollar dalam rizab negara dan berbilion dolar bantuan daripada Amerika Syarikat. Akan tetapi hakikatnya perbelanjaan perang meningkat mendadak, keuntungan hasil negara menurun dan hutang kerajaan bertambah. Menurut laporan dari Reuters, kesan akibat perang Gaza ke atas ekonomi Israel kali ini adalah yang belum pernah dirasai negara itu sejak beberapa dekad. Semasa bom-bom dari Israel menghujani Gaza, Israel juga menghadapi situasi tidak menentu dengan kekurangan tenaga kerja, penutupan perniagaan, siren amaran roket yang sering bergema di bandar-bandar dan penduduk yang cemas terhadap serangan yang tidak dijangka. Kementerian Kewangan Israel menganggarkan kos perang adalah berjumlah sekitar 260 juta US dollar sehari. Kerajaan Israel juga telah membuat pinjaman sebanyak 8 bilion US dollar sejak dari perang bermula, menyebabkan defisit perbelanjaan meningkat kepada 6 bilion US dollar untuk tahun ini. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana perang telah menyebabkan krisis ekonomi Israel. IMF menganggarkan KDNK tahunan Israel adalah 564 bilion dan kini hampir separuh dari perniagaan di Israel mengalami penurunan dalam hasil pendapatan menurut satu kaji selidik Biro Statistik Pusat Israel. Antara industri yang paling terkesan ialah pembinaan dan servis makanan, di mana lebih 70% perniagaan dalam sektor tersebut mengalami penurunan hasil pendapatan, terutamanya peniaga kecil. Israel mengalami kekurangan tenaga kerja secara drastik kerana ratusan ribu rakyatnya dipanggil untuk berkhidmat dalam pasukan simpanan tentera. 37% pemilik perniagaan melaporkan bahawa majoriti atau 80% pekerja mereka telah dipanggil, menyebabkan perniagaan terpaksa dihentikan. Kadar pengangguran juga meningkat kepada 10% pada bulan Oktober 2023 daripada 3.4% pada September 2023. Antara sektor yang masih bertahan semasa perang adalah kerana disertai oleh ramai pekerja asing, termasuklah dalam sektor perindustrian bahan kimia yang merupakan ekspor utama Israel. Laut Mati yang bersempadanan dengan Jordan mempunyai kandungan mineral yang sangat banyak seperti potasium, magnesium klorida dan bromida. Sejak penubuhan negara itu pada tahun 1948, industri kimia berkembang pesat disebabkan kekayaan sumber mineral dari Laut Mati. Terdapat 1/10 tenaga kerja dalam sektor ini dari keseluruhan pekerja industri dan industri kimia menyumbang kepada 30% keuntungan semua industri serta 40% ekspor negara. Pekerja asing kebanyakannya berasal dari Filipina dan Thailand dan walaupun terdapat isu keselamatan sewaktu perang, mereka memilih untuk tidak keluar kerana pendapatan mereka di Israel adalah 5 kali ganda lebih banyak dari negara asal. Terdapat kira-kira 30,000 pekerja Thailand dan 23 pekerja Thailand dijadikan tawanan pada 7 Oktober 2023 telah dibebaskan dengan selamat semasa gencatan senjata. Akan tetapi, data dari Reseling menganggarkan sebanyak 2.3 bilion jumlah keuntungan dari pelbagai industri masih berada dalam keadaan berisiko, iaitu merangkumi 1,300 pembekal, 2,100 lokasi dan 3,200 produk. Menurut laporan Jabatan Buruh, lebih 760,000 atau 18% pekerja Israel tidak bekerja sewaktu perang kerana diserap sebagai tentera atau terpaksa berpindah ke kawasan yang lebih selamat. Bergantung kepada tempoh peperangan yang berlaku, ia akan memberi kesan ketara ke atas beberapa industri seperti tenaga, logistik, teknologi, farmaceutical dan pembekalan barangan medikal serta industri berlian. Kekurangan tenaga kerja dalam industri teknologi juga bakal memberi kesan kepada ekonomi kerana sektor tersebut menyumbang hampir 20% KDNK atau hampir separuh ekspor Israel. Industri pelancongan dan hiburan pula menerima kesan yang teruk akibat perang. Hanya penerbangan milik Israel yang beroperasi dalam mood kecemasan kerana penerbangan asing dihentikan disebabkan isu keselamatan dan insurans. Selain itu, 1/3 daripada restoran-restoran terkenal masih belum dibuka sejak 7 Oktober yang lalu kerana kekurangan pekerja dan pelanggan. Bandar Jaffa yang selalunya dipenuhi pelancong sudah menjadi lengang dan sunyi. Sektor pembinaan juga banyak dihentikan kerana permit pekerja dari Palestin dibatalkan. Bank Pusat Israel menyatakan kerugian yang dialami akibat kekurangan pekerja adalah 600 juta US dollar setiap minggu. Pakar ekonomi Israel Benjamin Betal menyatakan kesan perang terhadap ekonomi Israel adalah sangat besar dan belum pernah dialami sejak beberapa dekad. Tahun ini bakal menyaksikan tiada pertumbuhan pendapatan per kapita bagi rakyat Israel.
syarikat global yang beroperasi di Israel turut terkesan. Terdapat lebih 500 syarikat global yang beroperasi di Israel seperti Microsoft, Intel, Google, Nestle, H&M, Motorola, HP, JP Morgan Chase dan Goldman Sachs, iaitu kebanyakannya berasal daripada Amerika Syarikat. Intel adalah syarikat asing yang paling awal beroperasi di Israel sejak tahun 1974 dan mempunyai bilangan pekerja di sektor swasta paling ramai. Industri berasaskan teknologi adalah yang paling pantas berkembang yang terdiri daripada 14% jumlah tenaga kerja di Israel serta 18.1% KDNK pada tahun 2022 dan sektor ini bakal menerima kesan paling besar semasa perang. Israel adalah antara negara pengeluar chip semikonduktor terbesar di dunia dan perang boleh menyebabkan rantaian bekalan terjejas teruk. Beberapa syarikat teknologi juga terpaksa meningkatkan aspek keselamatan kerana ia berkait rapat dengan ketenteraan Israel. Israel terkenal dalam industri farmasikal dan mempunyai 700 syarikat bertaraf global bagi pembuatan barangan medikal serta ubatan. Penganalisis melihat situasi perang akan memberi kesan kepada nilai dagangan produk farmasikal sebanyak $1 bilion. Perang telah mengakibatkan ketidaktentuan dalam rangkaian bekalan, pembuatan barangan, gangguan servis perkhidmatan dan pergerakan tenaga kerja mahir bagi syarikat multinasional. Ini membuktikan konflik geopolitik akan memberi kesan secara langsung kepada perniagaan global. Halangan pengangkutan termasuklah pembatalan jadual penerbangan dan sekatan jalan laut akan memberi impak kerugian berbilion dolar. Beberapa kapal kargo milik usahawan Israel juga telah dirampas setakat ini. Bolehkah ekonomi Israel bertahan untuk perang yang lama? Kerajaan Israel kini berada dalam keadaan tidak stabil dan kaji selidik menunjukkan populariti Netanyahu menurun secara drastik dengan pelbagai protes turut diadakan. Netanyahu adalah seorang yang fasis yang mahukan perang berterusan untuk mengekalkan kuasanya. Jika perang berakhir pada tahun 2024, ekonomi Israel mungkin akan dapat kembali kepada asal dengan cepat disebabkan situasi ekonomi yang sedia ada adalah kukuh dan juga adanya sumbangan dari negara Amerika Syarikat. Leader Capital Markets Israel menyatakan Israel akan menanggung 2/3 daripada jumlah kos perang dan 1/3 lagi ditanggung oleh Amerika Syarikat dalam bentuk bantuan ketenteraan. Amerika Syarikat akan terus menampung sebarang kekurangan senjata seperti menghantar ribuan bom untuk membedil rakyat Gaza. Gaza dijadikan medan ujian senjata terkini pihak barat tanpa tiada lagi kawasan yang selamat untuk penduduk menyelamatkan diri. Dewan Rakyat Amerika Syarikat telah meluluskan $14 bilion bantuan iaitu mewakili 2 hingga 3% KDNK Israel. Sekiranya tempoh perang berlanjutan, Amerika Syarikat dijangka akan segera menambah bantuan. Nilai mata wang Israel iaitu shekel telah turun kepada nilai terendah dalam tempoh 11 tahun. Walaupun begitu, Bank Pusat Israel masih kukuh iaitu mempunyai kira-kira $200 bilion rizab mata wang asing iaitu meningkat daripada $126 bilion pada Mac 2020. Rizab mata wang asing Israel kini boleh menampung lebih setahun daripada nilai import negara itu. Namun, aktiviti import dan ekspor semakin berkurangan sekiranya perang berterusan mengakibatkan penurunan pembuatan hasil produk domestik sekurang-kurangnya sehingga akhir tahun ini. Jumlah ekspor pada tahun 2022 ialah $164 bilion dan ekspor senjata adalah yang paling terkesan tahun ini yang bernilai kira-kira 5% keseluruhan ekspor atau 2% KDNK. Perang yang berlarutan ini akan menghalang aktiviti perniagaan berjalan dengan normal akibat kekurangan pekerja dan kurangnya pelaburan baru. Nilai pelaburan akan menjadi statik kerana berlaku kenaikan dalam kos kapital, penurunan produktiviti dan gangguan dalam rantaian bekalan. Selepas ini, bantuan dari Amerika Syarikat juga tidak semestinya akan tiba mengikut jadual atau keperluan jika perang berpanjangan sehingga tahun hadapan kerana Amerika Syarikat akan membuat persiapan bagi pilihan raya Presiden 2024 dan pandangan rakyat Amerika Syarikat kali ini dilihat semakin serius dalam isu Palestin. Situasi politik Israel juga akan memberi kesan kepada negara itu dan protes berterusan terhadap kerajaan Israel adalah berisiko kepada ekonomi. Pakar ekonomi melihat perang dalam tempoh yang lama bakal menelan belanja puluhan bilion dolar lagi yang boleh mengakibatkan negara itu memerlukan masa yang lebih lama untuk pulih berbanding yang pernah dialami sebelum ini. Laporan awal menyatakan kos perang boleh mencecah $51 bilion bersamaan 200 bilion shekel atau 10% KDNK Israel.
jika dibandingkan perang Israel-Hamas pada tahun 2014 yang berlangsung selama 49 hari dengan hanya 5,000 tentera Israel dikerahkan telah menelan kos sebanyak 0.5% KDNK Israel atau 8 bilion shekel, yang mana hanya sektor pelancongan terkesan. Perang Gaza kali ini melibatkan 360,000 tentera simpanan Israel, juga melibatkan pertempuran sengit di selatan Lebanon, bakal memberi impak berganda kepada ekonomi Israel. Kesimpulannya, sektor penggerak ekonomi utama Israel kini sudah terjerumus dalam krisis, termasuk pelancongan, teknologi, peruncitan dan perladangan. Tambahan lagi konflik politik dalaman yang bakal menjadi lebih parah. Kerajaan Israel juga terpaksa mengeluarkan perbelanjaan yang banyak, termasuk untuk membayar tentera simpanan, dan telah menambah hutang sebanyak 8 bilion US dolar sejak perang tercetus. Perang kali ini sebenarnya bakal mencetuskan pelbagai krisis di negara haram Israel sendiri, dan mereka tidak akan sesekali dapat menghapuskan negara Palestin. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.